Hello, siapa duduk kat Assalamualaikum. hospital ni? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi Ustaz cakap tentang boleh kita ikut Ustaz kalau Ustaz tu Ya, Hanafi, and then kita follow benar. Ustaz tu Hanafi. Dia kata berpindah mazhab ikut Ustaz yang kita ikut. Saya nak tanya tentang syarat berpindah mazhab, and then syarat Okey, sekejap. Saya mengikut. jawab yang tu dulu. Saya jawab yang tu dulu. Tak apa, saya bagi dua dan saya terus disconnect. Okey, baik. Yang kedua adalah bila contoh macam saudara kita cakap tadi, dia kata dia ikut yang mana mudah bagi dia. Sebab contoh kita nama je Syafi'i, tapi kita tak ikut Syafi'i totally. Contoh kita bulan puasa dia bagi zakat. Tapi benda tu adalah ditetapkan oleh majlis fatwa, bukan oleh ustaz-ustaz yang bukan ustaz YouTube, ustaz TikTok yang bagi fatwa. So kita nak tahu syarat-syarat berpindah mazhab daripada satu mazhab kepada mazhab, syarat-syarat untuk sah satu contoh macam kita nak sah, contoh macam kita digalakkan niat sebulan puasa dengan niat hari-hari puasa. Dalam mazhab Syafi'i hari-hari puasa, dalam mazhab lain sebulan puasa. Untuk cover kalau kita terlupa adalah dengan niat sebulan puasa. So bila kita tertinggal terlupa niat satu hari, and then satu bulan tu dah cover. Tapi dalam satu hari berpuasa tu kita hendaklah mengikut mazhab yang kita kata sebulan berpuasa tu. Kita tak boleh ikut mazhab Syafi'i sebab kita dah terpilih. So sebab kita orang panggil menampung-nampung mazhab. Apa hukum menampung-nampung mazhab? Okey, sekian. Menampung 3 soalan ni. Sekejap, jangan lari lagi. Okey, tak apa. Saya nak tanya dulu. Apa mazhab apa? Syafi'i. Syafi'i macam mana ni? Syafi'i macam mana? Bagi awak bayar Syafi'i secara awam. Secara awam. Maksud secara awam? Maksudnya mengikut fatwa negara Malaysia dan Jumhur Ulama Malaysia. Fatwa negara Malaysia tak semestinya dalam mazhab Syafi'i. Ya, betul. Tapi awak kata tadi awak mazhab Syafi'i. Ya, tu saya mengikut fatwa sebab fatwa. Jadi awak orang awam lah. Ya, orang awam. Tu saya cakap, saya minta syarat untuk menampung mazhab. Jadi ikut suka hati, bukan ikut fatwa. Orang awam tak ada mazhab. Ya, betul. Mazhab orang awam ialah mazhab orang yang bagi fatwa dekat dia. Okey. Faham tak? Siapa yang awak berautoriti untuk bagi fatwa kepada orang yang awam? Tadi awak cakap ustaz yang mengajar orang tu, bukan betul lah. Ahli majlis fatwa. Sebab tu dalam kaedah disebut bukan. Awak tak faham ni. Yang pertama sekali. Tu saudara kita dah faham. Fatwa mana ustaz yang bagi tahu dia majlis fatwa tu. Dia. Ya tak dengar Jangan lari lagi. Dengar dulu. Okey. Majlis fatwa tu dia yang mengikat. Betul. Apa hukum ukuk? Haram. Apa hukum ukuk? Haram. Ukuk haram. Ikut fatwa negeri? Haram. Ikut fatwa negeri? Haram. Tak, fatwa negeri mana ni? Fatwa kebangsaan. Fatwa kebangsaan tapi digazetkan di semua negeri ataupun tidak? Tak tahu. Fatwa kebangsaan haram. Tak difatwakan di semua negeri. Dan kalau awak nak tahu, fatwa kebangsaan itu dia tidak mengikat. Fatwa kebangsaan tu dia tidak mengikat sebab tu sekarang ni dah tak ada dah fatwa kebangsaan. Tapi itulah adalah payung pada orang awam, fatwa kebangsaan. Sebab tu saya nak bagi tahu kat awak. Orang awam dia tak ada mazhab. Mazhab orang awam dalam mazhab orang yang bagi fatwa kepada dia. Dan yang bagi fatwa kepada dia ni siapa? Agamawan kat situ. Dan ada fatwa yang mengikat. Fatwa-fatwa negeri mengikat. Walaupun negeri lain contoh tak berfatwa haram. Contoh fatwa negeri ni kata haram. Maka kita mengikat. Contoh ada negeri di Malaysia yang kata talak 3 jatuh 1. Dan ada negeri lain yang kata talak 3 jatuh 3. Fatwa itu mengikat. Ya, betul. Nampak tak? Tapi itu dia nama dia fatwa yang mengikat. Tapi dia berautoriti. Yang berautoriti tu. Itu nama dia fatwa yang mengikat. Dia berautoriti under fatwa negeri, bukan fatwa pada ustaz. Sebab tu kita kata tadi, itu fatwa yang mengikat. Dia ada satu lagi fatwa yang tidak mengikat. Dan yang fatwa tidak mengikat boleh ikut. Sebab tu kita kata yang kita sebut tadi, kita nak bagi faham tadi, mazhabul awam, mazhabul mufti. Ya, betul. Bukan mufti negeri tu. Kalau mufti negeri tu kita nak pergi cari negeri mana? Mazhabul awam, mazhabul mufti. Mufti kat sini adalah orang yang bagi fatwa kepada dia. Ustaz dia. Faham tak? Siapa-siapa ustaz boleh bagi fatwa. Ya, benar. Oh, okey. Bukan kita kata ustaz-ustaz boleh reka. Ni kita kata dalam kategori orang awam. Orang awam ni siapa dia? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Fatwa yang mengikat adalah fatwa yang awam. Ada fatwa yang mengikat, ada fatwa yang tak mengikat.
untuk Ada orang fatwa awam. yang Mana mengikat, untuk ada orang fatwa awam yang tak mengikat. Okey, untuk contoh orang siapa awam. nak tentukan kunut subuh boleh ataupun tak? Fatwa negeri dan fatwa kebangsaan. Fatwa negeri mana? Fatwa negeri masing-masing. Di negeri Perlis boleh je, tak ada masalah. Ya, betul. Maksudnya kita tak buat kunut subuh. Ya, betul. Kalau di negeri yang lain boleh buat kunut subuh. Kita Betul. nak kata fatwa mana yang orang awam nak pakai. Setuju. So tapi dia mengikat dengan autoriti fatwa negeri. Sebab Bukan tu saya kata ada fatwa yang mengikat, ada fatwa yang tak mengikat. Okey, mana yang lebih baik? Dah bukan lebih baik. Dia bukan isu yang mana lebih baik bang. Tak, Dia ada fatwa yang mengikat. Sekarang ustaz menggalakkan Dah. orang mengikut Dia bukan orang isu. mengikut ustaz Tak boleh ustaz menggalakkan orang mengikut ustaz yang mana asal dia ustaz boleh ikut fatwa dia. Betul. Betul. Daripada fatwa negeri dan itu kaedah dia. Ini ni. Awak faham tak kaedah ni? Awak faham tak kaedah ni? Madhabul awam, madhabul mufti. Awak faham tak kaedah ni? Okey. Awak faham tak kaedah ni? Awak tahu tak kaedah ni? Okey, pernah dengar tak? Orang awam ikut fatwa negeri dan fatwa kebangsaan. Tu dalam mufti. No. Ini bukan. Ini kaedah yang ulama kita sebut sebelum wujud negeri, sebelum wujud kebangsaan. Okey. Madhabul awam, madhabul mufti. Okey, mufti madhab orang awam adalah madhab orang yang bagi fatwa kepada dia. Awak kena faham keadaan tu. Dan siapakah orang awam dalam keadaan ni? Siapa dia? Mereka ni tak mampu untuk nak pergi cek dalil. Betul. Nak pergi cek apa yang orang ni kata apa semua. Dia pun tak mampu. Tak ada kemampuan langsung. Betul. Jadi dia merujuk kepada ustaz. Jadi ijtihad orang awam ialah mencari ustaz dia. Ijtihad dia. So diberikan kaedah. Awak pergi tanya Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar dah syarah ada benda ni. Ustaz Wadi Anwar kata ada dua benda. Mesti orang tu orang yang berilmu. Waktu dia kutuk Kapten Hafiz Firdaus, dia kata mesti cari orang yang berilmu. Yang kedua, dia tidak ada maksudnya dia amanah dengan ilmu tadi. Dia tak ada background yang dia pernah menipu. Maksudnya dia memang mengaji. Macam mana orang awam yang baru nak kena tak ada agama, basic agama nak pergi detail tak tahu. So dia ada kita kata tadi. Betul dah orang awam berbalik dia pada fatwa negeri dan fatwa kebangsaan. Tu tak payah ustaz. Dia nak solat contoh. Dia nak solat contoh nak pakai mazhab apa? Fatwa negeri dan kebangsaan masing-masing. Mana ada fatwa negeri sebut tentang solat? Apa tak ada fatwa daripada A sampai Z semua ada ustaz? Tak ada. Hang tunjuk dekat aku fatwa negeri mana yang pergi tunjuk bab solat. Fatwa tak ada benda tu. Hang ni fatwa pun hang tak faham. Hang tahu tak fatwa tu apa dia? Fatwa ni benda tak ada. Benda tak ada pada zaman Nabi baru jadi fatwa. Dia ijtihad. Nampak tak? Dia kemampuan daripada seorang mujtahid. Dia pergi cari jalan yang mana dalil-dalil yang tu. Yang bersungguh-sungguh cari dalil-dalil yang tu. Untuk nak pergi kata inilah boleh jadi sunnah Nabi. Ataupun inilah yang dipahami sebagai agama. Tak ada orang akan cari fatwa arak. Fatwa arak? Arak tak ada fatwa. Tak ada arak? Tak ada fatwa? Tak ada fatwa. Abang kata ada fatwa kat tentang arak. Okey, baik. Nampak sangat awak tak tahu tentang fatwa ni. Tak ada. Okey, kalau ada saya jumpa, kalau saya jumpa arak mana? Sebab fatwa tak ada fatwa tentang arak sebab arak ni diharamkan secara nas qat'iyatud dilalah dalam Quran. Tak perlu fatwa. Bukan tak perlu, tak boleh ada fatwa lagi. Memang dia fatwa, dia akan keluarkan fatwa adalah haram. Awak pergi belajar dulu bang. Jangan main cakap sembong saja. Okey. Kaedah basic pun awak tak tahu ni. Sebab menggalakkan untuk ikut ustaz lebih daripada fatwa yang fatwa kebangsaan negeri. Macam ni. Bukan. Kita kata macam ni. Okey, yang kedua adalah menampung. Ada yang mengikat, ada yang tak mengikat. Sahabat dengar ni. Ada yang mengikat, ada yang tak mengikat. Bila dia mengikat, maka fatwa negeri itu adalah yang terpakai. Mesti terpakai yang tu sebab dia digazetkan. Kadang-kadang diwartakan, kadang-kadang tidak diwartakan. Sama ada diwartakan ataupun tidak diwartakan, maka dia mengikat. Di mana-mana negeri pun begitu keadaan dia. Tetapi fatwa-fatwa yang tidak mengikat adalah apa yang tidak dikeluarkan oleh majlis fatwa. Majlis fatwa ni dia pakai nama dia ijtihad ijtima'i. Bukan mufti yang keluar fatwa tu, tetapi jabatan mufti ataupun jawatan kuasa mufti yang keluarkan yang tu. Dan fatwa ni dikeluarkan pada isu-isu yang apa dia tidak dibahaskan sebelum ni, macam contoh fatwa COVID, fatwa rokok dan seumpamanya, fatwa vape tahun 2016 di Negeri Selangor. Jadi begitu. Kemudian ada
bila kita kata kaedah tadi, mazhabul awam, mazhabul mufti. Mazhab bagi orang awam ialah pada mazhab orang yang bagi fatwa kepada dia. Siapakah orang yang dia bagi fatwa? Ini agamawan. Orang yang mengaji. Ustaz Muhaizat tu dikira bagi fatwa tak? Dia bagi fatwa lah. Bila dia Ustaz Muhaizat dia bagi tahu satu kenyataan, kita boleh dah ikut dia secara umum orang awam? Boleh lah. Sebab Ustaz Muhaizat dia tak pernah dianggap sebagai tidak amanah dengan ilmu. Dengan kebangsaan juga. Siapa-siapa bagi pun. Sebab tu bang, saya pergi belajar dulu berkaitan tentang fatwa ni. Dia ada yang mengikat, dia ada yang tak mengikat. Yang fatwa negeri ni dia mengikat. Hang kena tahu yang tu. Boleh. Ni, hang duk sebut tadi bab kaedah tak, Sat? Kaedah tu, hang dah mengaji belum? Dah pergi semak belum kaedah ni? Dah pergi semak belum? Nak pergi tanya, duduk berbangkang kaedah ni, dah pergi semak belum? Ni kaedah yang semua ulama sepakat ni. Dah pergi cek belum? Mazhabul Ami, mazhabul Mufti ni. Bro, hello, jangan pergi cek Google lah. Tak ada, saya tak cek. Okay, baik. So, dah cek belum mazhabul Ami, mazhabul Mufti ni? Awak tahu tak? Awak tahu tak benda ni? Benda ni simple je. Tahu tak? Saya tanya ni jelas ni. Tahu tak? Hello? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu, saya cadangkan. Awak pergi cari dulu. Ingat surah Al-Isra ayat 36 Allah Ta'ala kata apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sebut benda yang hang tak tahu. Pendengaran, penglihatan, jantung, hati kita semuanya Allah Ta'ala akan nilai. Jadi ini kaedah yang ulama semua sepakat untuk memudahkan kita. Untuk agamawan, dia perlu mencari mazhab. Macam saya kata saya mazhab Syafi'i. Saya sungguh-sungguh mazhab Syafi'i. Cuma saya tidak terikat. Ada beberapa bab mungkin saya mengambil pandangan daripada mazhab yang lain kerana hujah di dalam mazhab yang lain lebih kuat dalam bab tu. Dan ini terpakai dan orang lain pun buat macam tu jugalah. Tetapi untuk orang awam, diorang tak diberatkan dengan mazhab. Kalau kita beratkan orang awam dengan mazhab, dia akan jadi susah. Dan fatwa-fatwa negeri ni dia tak dapat cover semua dalam bab ni. Oleh sebab tu orang awam dibuka di negeri seperti negeri Selangor. Alhamdulillah hadza min fadli rabbina, saya ada tauliah mengajar di negeri Selangor. Di negeri Selangor kita ni, ustaz-ustaz kita diberikan kebebasan untuk mengajar fiqh dan sebagainya di sini. Diberikan kebebasan. Cumanya kebebasan itu dianjurkan untuk kita mengambil mazhab Asy-Syafi'i. Keutamaan ambil mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi kalau ada isu-isu yang bersifat fatwa, sangat diminta untuk dirujuk sekiranya ada fatwa yang dikeluarkan di pihak kerajaan negeri. Kalau tidak ada, ia boleh dibahaskan. Tidak menjadi masalah. Boleh ya? Yang kedua, soalan yang kedua saya tadi. Ikut yang mudah, memang itu orang awam. Menampung mazhab. Itu soalan ketiga. Menampung mazhab. So, untuk orang awam, dia tak ada kemampuan menampung mazhab. Dia tak tahu pun mazhab ni. Dia tak tahu. Jadi dia bukan isu dia, okey, mazhab Syafi'i campur ni. Ini kepada agamawan. Agamawan yang ada isu ni. Yang duk bagi teguran, nak buat macam mana. Yang ni, yang kita kata jangan bermudah-mudahan talfik mazhab ni. Yang ni kepada agamawan, bukan kepada orang awam. Orang awam tak ada kemampuan tu. Mereka hanya sami'na wa ata'na. Siapa yang duduk dekat masjid-masjid, yang duduk dengar ustaz cakap, orang awam lah tu. Kebanyakan, bukan semua. Boleh faham? Saya cadangkan awak pergi cek dulu mazhabul Ami, mazhabul Mufti ni. Pergi cek yang tu dulu. Ini kaedah untuk mudahkan orang awam. Boleh Nur Muhammad, nama Syuk. Sebab setahu. Boleh? Bukan sebab setahu saya. Awak, okey, setahu awak. Okey, setahu awak. Okey, silakan. Kalau kita mencampur-campur mazhab, itu bukan untuk orang awam, itu untuk agamawan. Bukan untuk orang awam. Orang awam tak tahu mazhab pun. So means kalau orang agamawan, kalau bab niat puasa tadi, okey? Buat niat puasa tadi, kalau dia dah satu hari dia lupa dengan dia lupa berniat, dia taklid pada mazhab lain yang satu bulan. So satu hari tu dia kena beramal dengan mazhab tersebut. Sebab tu kita sebut, bila orang agamawan, dia ada kemampuan yang berbeza dengan orang awam. Dia kemampuan untuk meneliti dan juga untuk mencari rujukan. Di dalam dia meneliti dan mencari rujukan. Siapakah agamawan ni? Pelajar-pelajar di universiti. Kita tengok, kita belajar fiqh muqaran. Kita belajar perbezaan mazhab, perselisihan mazhab. Kita belajar tentang mahal niza'. Apa punca perselisihan tu? Apa sebab mazhab Syafi'i sebut bahawa dia adalah ibadah yang mustaqil.
ibadah yang terpisah. Puasa ni adalah ibadah yang terpisah. Manakala mazhab yang lain menyebutkan bahawa dia adalah satu ibadah saja, iaitu puasa Ramadan. Jadi kita melihat kepada yang tu dan kita nilai yang tu. Tidak ada fatwa negeri yang keluar berkaitan tentang hal tu untuk mengikat kita mengambil mana-mana pandangan. Sehingga kita boleh mengambil pandangan-pandangan yang memudahkan kita. Ikutlah kalau saya mazhab Syafi'i. Dalam bab tu saya kata tak ada masalah pun. Niat untuk setiap malam tak ada masalah. Dan niat itu sangat ringan dalam mazhab Syafi'i. Sangat ringan. Hang bangun sahur itu dah menunjukkan niat. Banyaklah perbahasan berkaitan tentang hal. Bahkan dalam satu mazhab, sahabat, ada perbezaan pendapat lagi. Banyak perbezaan pendapat. Contoh saya nak bagi dekat sahabat. Apabila seorang wanita dia berbuka puasa ketika bulan Ramadan, apakah dia mengandung ataupun dia menyusukan anak, apakah yang perlu dia lakukan selepas daripada tu? Dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ni satu mazhab ni. Han nak ambil pendapat mana ni? Ni dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat. Yang pertama, dia kata dia kena qada saja tanpa fidyah. Satu lagi yang dia kata kena qada dan kena fidyah. Satu lagi kata kena qada sunat fidyah. Jadi pendapat mana yang kita nak ambil? Ini satu mazhab Syafi'i. Inilah kemampuan daripada pihak agamawan kita untuk buat penilaian berkaitan tentang isu ni. Nampak? Wallahu alam. Okey, baik. Boleh akhir? Nanti saya cadang awak pergi cek lah. Pergi cek mazhabul ami, mazhabul mufti tu. Moga-moga dapat manfaat ilmu insya-Allah.